semua, saya Cikgu Wong Mei Fong. Hari ini kita nak belajar tentang topik bab 9. 9, laju dan pecutan. Okey, sebelum itu saya switch off. Okey, laju dan pecutan. Ada dua subtopik iaitu 9.1 laju dan 9.2 pecutan. Hari ini kita belajar subtopik laju. Formula untuk laju ialah jarak bagi masa, manakala untuk laju purata ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, kita tengok. Laju ada dua jenis. Laju seragam dengan laju tak seragam. Laju seragam, kadar perubahan jarak dia adalah tetap. Maksudnya jarak dilalui adalah sama dalam setiap selang masa yang sama. Graf untuk laju seragam adalah linear, maksudnya garis lurus. Untuk laju tak seragam, kadar perubahan jarak dia adalah berbeza. Maksudnya jarak dilalui adalah berbeza dalam setiap selang masa yang sama. Graf yang dapat ialah tak linear. Maksudnya bukan garis lurus. Okay, kita tengok contoh. Hitung laju sebuah kereta yang bergerak sejauh 500 meter dalam masa 20 saat. Hitung laju. Kita guna formula laju ialah jarak bagi masa. Tapi dalam bab ini ada dua cara. Cara yang kedua guna segitiga ini. J untuk jarak, L untuk laju, M untuk masa. Kalau soalan hitung laju, so L, kita kena potong L untuk laju, dapat J di atas, M di bawah, maksudnya jarak bahagi masa. Dengan gantikan nilai dia 500 di jarak, 20 di masa, di bahagian masa, tekan kalkulator akan dapat jawapan 25 meter per saat. Okey, contoh 2. Hitung jarak dilalui sebuah bas dengan kelajuan 80 km per jam dalam masa 45 minit. So, kita tengok guna segitiga ini. Hitung jarak. Oh, ya. Sebelum ini, tengok jam dengan minit. Tak sama kan? Kena samakan unit dia dulu baru boleh buat. So, kita kena tukar 45 minit tukar ke jam. So, bahagi 60. Bahagi 60 untuk tukar ke jam. So, bila tekan kalkulator, dapat 0.75 jam. Okey. Guna segitiga ini, hitung jarak. So, kita kena potong J untuk jarak. Bila dapat level yang sama, maksudnya L laju darab M masa. So, gantikan nilai dia 80 darab, bukan darab dengan 45. Darab dengan jam yang kita tukar tadi. Darab 0.75 untuk masa. So, dapat jawapan 60 km. So, contoh seterusnya. Hitung masa dalam jam yang diambil oleh sebuah lori dengan kelajuan 60 km per jam untuk bergerak sejauh 72 km. Okay. Hitung masa. So, kita kena potong M. M untuk masa. Maka kita dapat di atas untuk jarak, L di bawah untuk laju. Maksudnya jarak bahagi laju. Gantikan nilai dia jarak 72 km, laju 60. Bila tekan kalkulator, 72 bagi 60, kita dapat 1.2 jam. Okay, contoh seterusnya ialah cara penukaran unit. Apa itu unit? Unit maksudnya yang ini. Meter per saat, kilometer per jam, sentimeter, meter, mililiter dan seterusnya. Atau kilogram, gram, itu semua ialah unit. So, soalan ini kita kena tukar meter per saat
kepada kilometer per jam. Cara tukar masa di tingkatan 1 atau masa sekolah rendah, kita sudah belajar cara tukar meter pergi kilometer. Tukar meter kena bahagi 1000 untuk tukar ke kilometer. Di saat, kita kena bahagi 60 untuk tukar ke minit, bahagi lagi 60 untuk tukar ke jam. So, tekan kalkulator akan dapat jawapan. Tapi ingat, masa tekan kalkulator, kena tekan 2 kurungan ini. Kurungan di atas dan kurungan di bawah. Kalau tak tekan, jawapan dia adalah salah. Tak sama dengan jawapan ini. 18 km per jam. Okay, contoh kedua. Had laju di Jalan Pontian ialah 90 km per jam. Cari had laju itu dalam meter per jam per saat. Sekarang kilometer per jam. Per jam ialah bahagi J, bagi jam. Bila tukar kilometer per meter kepada meter, kita kena darab 1000. Di bahagian jam, darab 60 untuk tukar ke unit, darab lagi 60 untuk tukar ke saat. So, masa tekan kalkulator juga kita ingat tekan sekali kurungan di atas dan kurungan di bawah untuk jawapan yang betul. Jawapan yang betul ialah 25 meter per saat. Okay, contoh seterusnya. Ali mengambil masa 15 saat untuk berlari sejauh 120 meter. Kemudian dia berbasikal sejauh 60 meter selama 5 saat. Cari laju purata dalam meter per saat bagi keseluruhan perjalanan Ali. Okay, ingat lagi tak? Laju purata. Formula dia ialah jumlah jarak yang dilalui bahagi jumlah masa yang diambil. Jumlah jarak. Ada dua jarak, 60 meter dengan 120 meter. So, tambahkan dia. Pada bahagian masa ada 2, 5 saat dengan 15 saat. Bila tekan kalkulator, kena tekan kurungan atas dengan bawah untuk dapat jawapan yang betul. So, jawapan dia ialah 9 meter per saat. Okay, contoh yang terakhir. Jarak di antara Kuching dan Shibu ialah 304 km. Sebuah kereta memulakan perjalanan pada jam 07.45. Laju purata kereta itu ialah 80 km per jam. Pada waktu apakah dalam sistem 24 jam, kereta itu sampai di Shibu? Okay. Dia nak cari waktu. Waktu maksudnya masa. Masa. So, kita kena potong M. Untuk dapat masa, jarak di atas, laju di bawah. Maksudnya jarak bahagi laju. Jarak dia 304 bahagi dengan laju 80. Tekan kalkulator akan dapat 3.8 jam. Tapi dia nak dalam sistem 24 jam. Kita kena tukar 0.8 ini ke minit. Macam mana tukar? Kita asingkan 3 untuk jam. 0.8 kena darab 60 untuk tukar ke minit. Lepas darab, kita akan dapat 3 jam 48 minit. So, kereta itu mula perjalanan pada 07.45. So, kita tulis 07.45 tambah dengan yang ini. Masa dalam perjalanan 3 jam 48. Tambah ini. Jam kerja dia bila tambah 93 minit sudah lebih daripada 60. So, kita kena tolak 60. Lepas tolak 60, kita kena tambah 1 di bahagian jam. Tambah 1. Akan dapat jawapan 11.33. Okey, itu sahaja untuk hari ini.
Kalau yang tak faham di bahagian mana, boleh tekan play, replay balik. Replay balik maksudnya ulang balik apa yang di bahagian mana yang kamu tak faham. Okay, selamat belajar.